Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman. Maka barulah nasihat ini sesuai untuk orang salih. Kalau tak, nasihat ini tidak dipahami. Maka kata Imam Syazuli, iza arada laka 'aridun yasudduka 'anillah. Dia tujuannya untuk orang yang berjalan kepada Allah. Tujuan kata-kata ini adalah kepada orang yang berjalan kepada Allah. Maksud dia. Kalau orang tak berjalan kepada Allah, maka tak faham maksud ini. Maka katanya, iza arada laka 'aridun, bila datang suatu keadaan yang mendatang kepada kamu, hal keadaan tersebut, perkara tersebut, yasudduka 'anillah. Dia cuba menghalang, dia cuba menarik, dia cuba mengganggu, menggoda. Mana orang yang berjalan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, bila dia goda, dia tahu. Ni godaan ni. Layanlah kau jap. Tapi dia tahu dia godaan yang ingin memalingkan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Imam Syazili? Fasbit. Mana kata tetap menuju ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jangan goyang, jangan berhenti, jangan berpaling, jangan lemah. Fasbit. Tetap. Mungkin terganggu kono tempieh, kono pukulan ombak. Contoh dia kapal berjalan, ada ombak, menghalang. Kekal, tetap. Begitulah orang yang ingin berjaya berjalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'athbit. Bermaksud fa'athbit, dan tetap dengan zikirmu, ingatan kepada Allah, cintamu kepada Allah, keagungan hati kepada Allah. Tetap ni. Ni diganggu oleh harta ni, diganggu oleh manusia. Diganggu, fa'athbit. Tetap cinta kita, keagungan kita kepada Allah Subhanahu. Pelihara hati kita, jaga hati kita. Fa'athbit. Kita diumpamakan pahlawan di medan perang. Masya-Allah, orang tak nampak. Ketika mana kita berjalan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, kita diganggu dengan kebesaran dunia, kemanisan dunia, manusia dan sebagainya. Ketika itu kita berada di medan perang. Fa'athbit, tetap kita untuk melawan segala godaan kecintaan selain daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjamin hati kita, menarik hati kita daripada berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala, sama ada berhenti berjalan atau berpaling daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa tu berhenti berjalan? Dah tu, cukuplah tu, kata dia. Tak payah ni dah. Palinglah kepada kami, kata dunia kan. Jangan hiraukan. Fa'athbit. Tetapkan hatimu untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat Al-Quran ini ditujukan kepada pahlawan mujahidin di medan perang. Tetapi Imam Syazili ambil ayat ini diberikan kepada orang yang salih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, tingginya kedudukan orang yang salih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih mulia daripada orang yang berada di medan perang lawan musuh. Itu berdasarkan hadis Nabi SAW. Fahamlah bagi orang yang tak faham, orang yang tak faham, pokok di situlah. Jadi Nabi SAW menyebut nahnu narji'u min jihal asghar ila jihadil akbar. Ini ulama tasawuf ambil hadis ni supaya jadi hujah. Madrasah ini madrasah yang hebat, madrasah ini madrasah yang mulia, madrasah ini adalah perjuangan yang mulia. Kita nak canang kuat-kuat, nak lawung-lawung pun kalau orang tak terima nak baca mana? Kita hanya menyebut sahaja. Nak terima. Nak ambil sebagai satu ambilan yang kuat, silakan. Sebab itu ilmu tasawuf, ilmu yang perlu diambil dengan kuat. Bukan ilmu yang kita tengoklah ada masuk lapang dan poilah. Tak. Ilmu tasawuf diambil dengan kuat, dengan kesungguhan. Dalam dunia apa yang boleh kita sungguh? Bila kita jumpa raja, bila kita pergi tunggu duga. Sebab tu secara umum dia perkara ibadat Allah Ta'ala perintahkan kita buat sungguh-sungguh. Secara umum. Sebagai contoh, Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebut khuzu zinatakum 'inda kulli masjidin. Jadi ayat ni maksud apa? Ayat ni bukan sekadar masuk pakaian.
Allah Ta'ala berfirman, khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Pakai perhiasan kamu yang cantik-cantik ketika nak ke masjid. Ini ada ayatnya. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Khuzu zinatakum, ambil pakaianmu yang cantik-cantik. Inda kulli masjidin, ketika nak ke masjid. Jadi kalau kita hukum-hukum, bukan wajib dan sebagainya. Pergi masjid tutup aurat dah lah. Tapi kenapa ada ayat khuzu zinatakum inda kulli masjidin? Jadi kalau khuzu zinatakum ni, ambil perhiasan ni, apa maksudnya? Macam kita nak pergi kundi kahwin lah. Dia rio cik baju yang lawa semua. Bersolek berjam-jam. Ini apa kadang pergi kundi kahwin. Baik ke hotel tak tu. Tak baik ke jampul. Lah. Yang tu kan. Bersungguh-sungguh kita nak pergi ni. Sebab kita, ini bosan punya apa ni. Kita kata. Bukan calang-calang pergi ke hotel. Menteri bosan mau datang. Masa tu kita bersiap-siap kan. Apa maksud bersiap-siap? Maksud bersiap-siap kita bersungguh-sungguh untuk menghadapi benda tersebut. Masjid pelekat adalah gitu. Bukan tak sah sembahyang, sah sembahyang. Tapi menggambarkan kita tidak ada kesungguhan untuk melakukan ibadat itu saja. Masjid bukan tak boleh pakailah pakai t-shirt kan. Tapi menggambarkan tidak ada kesungguhan kita terhadap ibadat tersebut. Khuzu zinatakum inda kulli masjidin. Ambil perhiasanmu ke masjid, menggambarkan masjid kena buat sungguh-sungguh. Begitu juga bila kita madrasah tasawuf. Madrasah tasawuf Nabi sifatkan sebagai jihadul akbar. Maka Nabi mengatakan nahnu narji'u min jihad asghar ila jihadil akbar. Kita ni balik daripada perang kecil ke perang yang besar. Masya-Allah, perang yang paling besar duduk dekat masjid. Duduk dekat madrasah, ambil tasbih, berzikir. Ini perang yang besar kita kata. Dalam keadaan kipeh, elok dan sebagainya. Tapi perang yang besar. Kenapa? Sebab kemuliaan dia adalah apakah bondo yang kita ingin perang itu. Dan ke manakah arah tujuan peperangan. Itu yang jadi besar, yang jadi mulia. Ada sebahagian ilmuwan dia menolak hadis ni. Dia mengatakan mati syahid lebih besar nilai daripada kita mujahadah nafs. Jadi ulama dia berapa juga, berdialog juga. Mana lebih besar? Jihad nafsu ke jihad lawan musuh di mana perang? Sebenarnya ulama kata jihad musuh lagi besar lah. Sebab memerlukan senjata, memerlukan kepakaran, memerlukan menggadaikan nyawa lagi. Lawan hawa nafsu ni itu lalap boleh tafakur kan. Maka dia kata tak. Sebab jihad nafsu ni yang kita lawan itu adalah nafsu kita. Kemudian yang ingin kita capai itu adalah makrifat Allah Subhanahu wa taala. Ataupun ulama mengatakan, mana lebih mulia? Orang yang mati syahid itu yang dicapainya adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kejayaan orang mati syahid. Lawan musuh, meninggal mati dia, maka dia dapat syurga Allah Subhanahu wa taala. Balasan Allah taala yang begitu hebat. Syurga ma la ain ra'at wala uzun sami'at wala khatar al bashar. Tetapi jihad nafsu ini apa yang kita dapat? Maka ulama kata, jihad nafsu ini yang kita dapat adalah Allah. Kita mendapatkan Allah. Jadi mendapatkan Allah, Allah adalah Tuhan kepada syurga. Mana lebih besar, syurga ataupun Tuhan kepada syurga? Jawapan dia dah nampak lah. Jadi maka betapa besarnya jihad hawa nafsu ini, sebab yang kita dapat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat makrifat Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa bahagia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang sedang berjalan untuk mencari makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala diumpamakan orang yang sedang berjuang di medan perang. Maka orang yang berjuang di medan perang, turun ayat daripada Allah Subhanahu wa taala,
Apa Allah Ta'ala menyebut? Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atun fasbutu. Ayat ni ayat kepada orang jihad di medan perang. Maka firman Allah, wahai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu dengan suatu pasukan musuh. Jadi ayat ini diturunkan kepada para sahabat yang sedang berjuang di medan perang. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan nasihat, berikan panduan, wahai orang beriman, sekiranya kamu bertemu dengan musuh, apa yang boleh dibuat? Fasbutu. Hendaklah kau tetap. Maksud jangan lari, jangan takut, tetap. Allah Ta'ala larang orang Islam bila temu musuh lari. Fasbutu, tetap. Wazkurullaha katsira. Ingat Allah Ta'ala banyak-banyak. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Ayat itu asalnya ditujukan orang yang di badan perang. Tetapi Imam Syazuli mengambil ayat ini kepada orang yang salik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, yakinilah bahawa orang yang sedang salik itu dia adalah pahlawan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah pahlawan. Bahkan ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut orang yang berzikir di kalangan orang yang tidak berzikir itu umpama pahlawan di medan perang. Payah kita nak pujuk diri kita. Orang semua lalai, kita berzikir. Itu makan pahlawan. Mana orang mengajak kita agar lalai. Semua lalai. Jadi kita nak jaga diri kita agar tidak lalai. Itu diumpamakan sebagai orang yang berada di medan perang. Maka Imam Syazili mengatakan bahawa sekiranya kita datang satu hal keadaan, satu godaan, pelbagai yang mana perkara itu cuba memalingkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita ini seorang yang salik kepada Allah Subhanahu wa taala, sekiranya kita ini seorang yang mencari makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita pukul hal keadaan ini. Kita sedang digoda, kita sedang dihancurkan oleh musuh di nafsu. Tidak ada yang menghalang kita untuk sampai kepada Allah kecuali nafsu. Tidak ada penghalang kita kecuali nafsu kita. Jadi nafsu itu musuh. Sekiranya kita diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala betapa tingginya nilai makrifat kepada Allah, maka kita akan melawan nafsu kita bersungguh-sungguh. Tetapi kita tidak faham makna makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak risau diri kita dikuasai nafsu kita. Tak risau, kita biarlah dia buat semana, kita kata biarlah dia layanilah nafsu tu, kita kata. Sebab apa? Kita tidak tahu makna makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Syazili membawa ayat Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, idza laqitum fi'atun, bila kamu bertemu dengan pasukan musuh, hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya. Fazkurullaha katsira, maka berzikirlah kepada Allah. Ayat ditujukan kepada orang salik. Jadi bila datang gangguan nafsu, gangguan dunia, kita tahu dah hati kita mula digoda oleh dunia, dan kita mula berpaling daripada melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hati kita mula berpaling daripada mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hati kita mula diganggu, digoda kecintaan yang lain, maka ingat ayat ini, fasbutu, tetap. Kemudian wazkurullaha katsira, ingat Allah Taala banyak-banyak. Masya-Allah, dah jauh dah kita daripada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya. Doa daripada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu berjaya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kamu mempunyai was-was yang banyak, maka katakanlah, Subhanal Malikil Quddus Al-Khallaqil Fa'al, in yasha' yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid, wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Imam Syazili
bagi kita satu doa. Doa ni apa? Doa itu menghindar kita was-was yang banyak. Was-was yang banyak. Hati kita was-was. Jadi was-was yang paling teruk adalah was-was untuk taat. Was-was nak makan tak apa. Was-was nak belacan ke tempoyak. Was-was betul lah, itu tak masalah. Tak risau mana. Was-was betul lah nak makan teh ke kopi ya. Was-was dia. Itu was-was yang tak apalah was-was. Nak apa, nak teh kau nak kopi. Tak was-was betul lah. Tu was-was tu was-was tak ada apa-apa nilai dia. Jadi was-was yang paling merosakkan kita adalah was-was untuk taat. Was-was untuk taat. Nak baca Quran ke tidak, was-was was-waskan. Itu was-was syaitan. Qul a'udzu binas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dia syaitan ni dia mewaswaskan kita dalam hal ibadat. Dalam hal dunia dia tak dapat faedah apa-apa pun. Syaitan ni dia akan mengambil habuan agama daripada kita. Syaitan dia tak akan membuat suatu mudarat dunia kita, dia tak ada faedah pada dia. Dia akan membuat sesuatu yang merosakkan agama kita. Sekiranya kamu punya was-was yang banyak, maka katakanlah subhanal malikil quddusul khallaqul fa'al wa in yasha' yudhhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Baca tu. Jadi bila kita buat keputusan tetap tak ada lagi was-was. Nak aku surau. Nak aku masjid. Baca Quran. Kamu tidak akan mendapati ruh serta pertolongan, dan kamu tidak akan mendapatkan makam kewalian sehingga terhapus daripada hati kamu pergantungan kepada ilmumu, hartamu, usahamu. Maka berputus asalah daripada setiap sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Yang kelima ni nanti kita baca semula. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.